Okay. Okay, so dah selepas backup, dia akan keluar macam ni lah. Okay, everyone will have the same interface. Okay, semua orang dah restore? Ada orang yang tak dapat restore? Madam, Ya. Madam, Yes, yang yes. lepas saya tekan tu okay tu kan, yang successfully dia bilang restore tu, terus dia dah keluar, please contact Mysoft to register your company. Jadi Ya. tekan okay kah? Tekan OK, nanti dia akan tutup lah. Lepas tu you klik balik je, tak ada masalah. Okay. Okay, boleh. Alright. Sudah? Okay. Alright. So sekarang kita nak buat baki, opening balance. So you go to general ledger. Yang general ledger dekat bawah ni. You klik dekat sini. Okay. Alright. So sampai dekat general ledger tu, you pergi dekat other GL journal. Ni, transactions ni. Yang tengah-tengah ni. You pergi yang nombor 3 ni. Other GL journal. Okay. Kita nak letak balance ya. Alright. So kita akan klik kat yang ni. Alright. Okay. So dia akan keluar macam ni lah. Okay. So bila dia keluar macam ni, you akan klik new. Okay. Bila dia keluar macam ni, kita akan klik new. Alright. Okay. Kalau you ada apa masalah terus tanya sebab madam like tak boleh nak dah ke nanti lambat lah. Alright. So okay, kita dah klik new. Okay, so dia akan keluar interface macam ni, journal, data entry. Okay, so kalau you tengok dalam awak punya soalan, ada beberapa account yang ada baki, you ada cash on hand, bank CIMB, accounts receivable, accounts payable, retained earnings and also share capital. Okay, alright. So sekarang, tarikh, okay, journal data entry ni, dia tarikh dia auto default tau. Okay. So bila tarikh dia auto default, you janganlah tak ubah ya, sebab kita buat baki. Alright. Sebab bila kita buat baki, so yang ini awak klik dekat tepi ni. Okay. You cari. Okay, sekejap. I besarkan sikit screen ni. Okay. You nampak kalender dekat tepi tu kan? Okay. Bila saya klik yang tepi ni, dia akan keluar kalender. You pergi dekat depan, you klik saja sampai you jumpa January 1st. Okay. So January 1st tu awak klik 1. So automatically tarikh ni akan tukar. Yang ni penting ya. Sebab kalau tarikh dekat sini salah, nanti bila awak print, output dia tak keluar apa-apa. Okay. So you betulkan tarikh dulu. Make sure tarikh di situ ialah 1 hari bulan 1 2021. Kalau you tak nak tukar guna kalender tadi, you boleh delete lepas tu you type. Okay, alright. So yang ni tarikh. Okay, so reference number kita adalah reference number dekat situ. Okay, so saya akan buat yang first dulu. Okay, so it's OB, opening balance, /20. Dalam soalan kamu ada XX. Right? Okay, so XX dekat situ is tahun 2021. Okay, sebelum madam lupa, kejap. I betulkan balik tarikh ya. Tarikh, sorry. Sebab ni opening balance kan. So opening balance ni awak tukar tarikh 31/12. Sorry, saya betulkan balik ya. 31/12 2020. Make sure tarikh ni ya, 31/12 2020. Sebab sekarang kita buat account untuk January 2021. You wanna ask me? Can you terus tanya saja sekejap ya, Rihanna? Yes, Rihanna. Just close it and then restore. Just okay, dia dah restore dah tu, nanti open balik kan, madam bagi tahu tadi. Okay, alright. So sekarang dah ke? Everyone okay? You okay guys? Okay. Boleh ha? Yes. Okay. So saya dah ubah tarikh ni 31 hari bulan 12 2020. Boleh? Okay, so sekarang ni opening balance. Okay, kita akan letak. Okay, kalau dia bila klik macam ni, dia akan keluar you are entering out of a financial. Sorry? You just click yes je, tak ada masalah yang ni. Okay, so sekarang ni, alright, kita akan letak OB 20. Okay,
2021. OB 2021. Sebab kita buat opening balance untuk 2021. Okay. So description kat situ, kalau you klik dia akan tulis journal. Okay. Okay, kita tak nak journal ni. Awak delete journal ni. Awak letak opening balance. Boleh? Okay. So yang ni kita nak buat untuk cash on hand. Alright. So you pergi saja dekat dia punya GL code tu, ada nampak kantar dekat tepi tu. Pergi saja dekat GL code tu, cari 11100. So saya terus klik dekat cash on hand and then I click OK. Alright, automatically dia akan keluar lah. Okay, jangan buat apa-apa dekat tempat lain You nampak dia akan keluar macam ni. OB 2021 opening balance. Alright. And then kita ada debit amount, credit amount. So kalau you tengok dekat opening balance, nilai tu berada di debit. So saya akan masukkan sini 5,000. Okay. Jangan klik save Jangan klik save lagi. Awak enter saja, tekan enter. Tekan enter dia akan turun. Boleh? Okay kah? Okay. Okay, madam. Boleh? Okay. Sekejap, saya betulkan balik yang ni. Can you please edit balik yang ni? You double click. Okay, this is supposed to be cash on hands. Yang opening balance tu yang dekat atas. Sorry. Okay, so yang ni is opening balance. Okay, so dia dah ubah cash on hand. The first one is cash on hand. Okay, dapat kah? Yang ni kalau you nak guna huruf besar semua pun tak ada masalah. Okay. Okay, semua orang dapat macam ni? Dapat? Dapat. Okay, so sekarang saya akan masukkan yang baru You masuk yang baru, you jangan erase apa-apa You Madam, ya. macam mana mau kasih yang opening balance dia tadi tuh tadi sudah tekan enter dia tukar nama dia. Iya, dia tukar nama, madam. Dia double click. You double click, dia akan naik ke atas. So saya delete kat sini. Contoh kan macam ni. Okay, katakan saya tak mau cash on hand, saya nak dia balance. Okay, madam letak balance, madam enter. Tu dia jadi balance. You enter sampai habis, dia akan bergerak sampai hujung. Okay, so sekarang you nak betulkan ni. Okay, contoh you nak betulkan ni kan. Saya klik dekat situ dan saya klik lagi sekali. Saya double click pada balance tu. Pada balance tu dia akan naik ke atas. So you betulkan yang dekat sini saja. So dia akan jadi cash on hand. Boleh? Okay, cash on hand ni sebab kita dah isi tahu maklumat dia. Kita dah isi 11100 ni dah isi. 5,000 ni pun dah isi. So you enter, you bukan enter sekali, you enter banyak kali. Sebab dia akan gerak ke satu sampai pergi kredit. So enter. Dah? Keluar dah? Cash on hand? Mulai. Okay. Alright, so sekarang saya nak buat bank CIMB. Okay. So description dekat sini, madam tulis bank. Okay. Alright. You tak payah tulis, you tulislah, penuhlah senang senang. Okay, bank CIMB. Alright. So pergi dekat GL code, you cari bank CIMB you, and then you click OK. Alright. Okay, this is also a debit balance. So pergi dekat debit balance, masukkan 15,000. Make sure betul 15,000. Okay. Okay. Sekejap hold 1 minute.
Okay, kelas. Boleh ke? Everyone, you okay? Boleh, madam. Boleh. Okay. So sekarang saya dah klik untuk bank tadi tu, and then madam akan klik enter. Okay. Yang ni kita akan klik enter kan. So you nampak dekat bawah tu dia dah turun. Dekat ruangan debit tu kita ada 5,000 dengan 15,000. Dapat Boleh? Okay, so kita akan buat yang samalah sehingga share capital. Okay, so next one will be, you delete saja description dekat sini. You akan letak accounts receivable. Okay, accounts receivable. So GL code dia ialah 12100, dah ada dah hari tu. Klik saja okay. Alright. Okay, so dia akan keluar command macam ni lah. Sebab dia nak linkkan dengan awak punya supplier ledger and customers ledger. So dia inform you awal-awal lah. Okay, so kalau keluar macam ni, okay biasa je, tak ada masalah. So klik okay je. So dia ni pun baki debit. So you klik 3,000. Okay, and then enter. Okay, so dia akan turun kat bawah. Alright, okay, and then we have opening balance untuk accounts payable. So saya type accounts payable. Okay, my GL code is 311. Okay, 31100 accounts payables. Okay, so kita klik okay. Dia akan keluar macam ni juga sebab kita akan link dengan suppliers ledger. Okay, so you klik okay saja. Alright, and then yang ni jangan letak dekat debit ya, my dear, sebab ni ialah akaun berbaki kredit. So nilai you letak di sebelah kredit. Okay, so yang ni 2,000. Dekat tepi ya, credit amount, bukan debit amount. Sebab sekarang ni you tengah sedaraikan baki account ikut debit dan kredit. So kalau nanti salah, dia akan salah terus tau. So yang ni kena letak di sebelah debit. So, nampak madam letak dekat sebelah kredit ya, 2,000. So I tekan enter. Okay, so now you tengok dekat bawah ni. Okay, di dekat sebelah debit ada 3 account. Dekat sebelah kredit, there's one that is accounts payable, 2,000. Okay, alright. So kita akan sambung untuk retain earnings. Okay, so retain earnings. Alright, yang ini dia punya code ialah 400. Okay, so kita cari 40067 retain earnings. Dah ada dekat situ. You klik OK. Alright, so dia keluar memang retain earnings 40067. Okay, kita pergi dekat sebelah kredit. Nilai dia ialah 6,000. Tengok soalan betul-betul jangan silap. Okay, so 6,000. Madam akan letak enter. Okay, untuk yang ada masalah, nanti kalau kata tak sempat tengok video ni betul-betul, you just later nanti tengok balik video saya. Tapi apa yang kita buat hari ni kena hantar hari ni ya. So you jangan tangguh-tangguh lah, sebab kelas random sepatutnya sampai pukul 1 kan. So you still have the time. By 1 o'clock tu dah hantarlah practical ke Google Classroom. Okay, alright. So one more, last one. Okay, ialah share capital. So madam delete yang ni. It's share capital. Okay, so GL code yang ni saya klik. Okay, share capital ialah 41100 kan. Okay, so yang ni 41100 share capital. Alright, okay, and then kita klik OK. Alright. Okay, so kalau you check balik dekat awak punya nilai tak letak lagi, la ilaha illallah. Okay, so dekat credit is 15,000 ringgit. Okay, and then kita klik enter. Alright, so kalau you check dekat balance yang ada dekat sini, okay, you ada cash on hand, check balik check dulu baru save. Kalau ada apa yang boleh nak ubah, kita boleh ubah lagi sekarang. Okay, check dari atas. Pastikan tarikh 31 hari bulan 12 2020.
2020 ya, bukan 2021. Sebab ini ialah balance tahun lepas dibawa ke tahun ini. Alright? Okay, so your OB balance 2021. Okay, sebab kita kena buat opening balance untuk 2021. So you ada cash on hand, bank CIMB, accounts receivable, accounts payable, retained earnings, share capital. Okay, clear. Semua ada. Tengok kod dia, betul tak? 11100, 11310, 12100, 31100, 467, 41100. Okay, clear. Yang ni clear. Okay, kamu tengok dekat ruang debit dan kredit. Betul tak? Debit untuk cash on hand 5,000, debit CIMB Bank 15,000, debit accounts receivable 3,000. And then tengok dekat account credit, dekat sebelah kredit. Okay, you ada 2,000 untuk accounts payable, 6,000 untuk retained earnings, 15,000 untuk share capital. Okay, alright. The last item you tengok dekat bawah ni, total. Dekat bawah ni ada total kan? Dekat bawah total ni you nampak betul kan? Debit ada 23,000, kredit ada 23,000. Kalau betul-betul dah balance, baru boleh tekan save. Kalau tak balance nanti bila you tekan save, dia akan keluar error command lah. Okay, so kita kena betulkan balik. Okay, so dah clear semua. Saya dah pasti saya punya entry betul. Saya akan klik save. Okay, alright. Before Madam click save, ada orang nak tanya apa-apa tak? Madam, sorry, I click enter many times. So it's not appear the bottoms like yours. Bottom like mine means apa tu, Tiffany? Tiffany, I tak faham. Apa you Cannot save. Cannot Save. Cannot save. Yes, it did not appear like at the center of the screen. Can you screenshot and WhatsApp to me? Okay. Boleh eh? Okay, so now Madam dah clear? Yes. Yeah. Dekat my GL code dia tidak keluar apa-apa. GL code tak keluar apa-apa? Yeah, like kan want to choose the GL code tu, tapi dia keluar department code and name only. Dekat GL code ni tak keluar? Dia Ni? tidak keluar yang macam apa tu? Ya. You tekan kat mana ni? GL code. Okay, tadi awak klik kanta ni kan? Yes. Okay. Lepas tu, dia tak keluar macam ni? Tidak. Peliknya? Wait, madam, I screenshot. Okay. Okay, Tiffany. Yang you buat ni, okay. You dah masukkan nilai belum? Cash on hand. Dah letak belum? Nilai dekat debit? Hamilah sekejap ya. Madam, yang manual isi je terus. Yes, yang manual isi je terus, Alip. Thank you. Okay. Tapi interface boleh nanti tengok dekat partner. Okay. Tiffany, awak tak letak nilai lagi. Awak tak boleh tekan enter tau. Tiffany, my dear. Yes. Okay. You tak letak nombor, memanglah dia tak boleh enter. Madam, boleh ke? Okay, alright. Ada lagi masalah ke? Banyaknya masalah you all. Begitu dia keluar. Okay. Sekejap ya. Okay, sekarang ni Madam dah selesai ya. So Madam klik save. Sekejap ya, yang hantar screenshot dekat Madam ni. Okay, saya klik save. So dia kata you are entering tu, yang tu doesn't matter, just click yes je. Okay, so dia akan keluar, dia akan hilang Hilang tu bukan makna dia hilang tau. Hilang tu maknanya dia dah save. Okay, you click exit. You nampak dekat situ, dia dah ada first transaction, that is your opening balance. Okay. Okay, Harmila, kalau dekat bank you tak sama, kenapa dekat bank tak sama? Saya pun tak faham. Harmila edit tak hari tu?
Edit. Edit CIMB. Dia jadi CIMB. Iya, Ini. di belakang tuh GL name tuh aja yang tidak dia punya bank. Ya tuh begitu tidak. Okay. You dah restore belum data you? Sudah. Okay. Sekejap ya. Harmila, you pergi balik dekat sini. Pergi balik dekat accounts maintenance. Madam. Ya. Save dulu kah, Madam? Save ya. Kena save dulu. Kan saya sudah save tadi. Oke, yep. Lepas tu pergi maintenance. Account maintenance ni. You tengok kod awak 11310. Ada tak? Maintenance. 113. Bank, ada bank. Bank saja. That means you tak Iya. edit lah. Awak tak restore Oh. ni. You Is- save tak hari tu? You dah restore data you belum? Ada. Okay. Ada tadi. Nak tengok you dah restore belum. You pergi dekat customer. Keluar balik. Okay. Harmila pergi dekat customer. Okay. Pergi dekat customer master. Okay. Boleh? Okay. Klik. You keluar tak sama macam madam? Enggak. You tak restore lah lagi tu data sayang oi. So data hari tu memang tak masuk lagi. Sebab itulah tak ada. Oh, salah file kali. Sekejap. Ya Allah, ya Tuhanku. Tapi memang keluar begitu nama dia. Nama apa? Awak save Yang hari nama file tu. Awak save hari tu sepatutnya nama company you lah. Nama you. Ya, Nurul Harmila Jab. You kalau restore salah file, dia tak boleh extract balik data hari tu ya. So dia akan jadi dua file yang berbeza. So nanti kalau kita sambung kali ketiga pun dia akan jadi yang berbeza. So you takkan dapat apa-apa yang sama macam madam dapat. Madam Jab. Okay. Alright. Ada siapa lagi ada masalah? Sekejap ya. Madam lepas ni boleh tengok balik record ke kena hantar sebelum jam berapa? Kena hantar by today. Okay. Praktikal kena hantar hari ni. Sebab kalau kita buat dekat college pun memang kita hantar terus lepas kelas. 2 jam dia buat terus hantar. So you all dia sampai malam lah. I bagi you sampai malam. Okay. Alright. Dah ke? So tadi I dah sampai sini. Opening balance. Boleh ke? Okay. Boleh. Okay. So sekarang untuk orang yang ada buku, okay, untuk orang yang dah ada buku teks, alright, untuk orang yang dah ada buku teks, sekarang ni madam akan buat, madam dah buat opening balance, okay, clear, tak ada masalah. Rafi is okay, morning Rafi, okay, so kita dah buat opening balance tadi, that is, kalau dekat buku teks, dia ialah page 46. Okay, so you boleh tengoklah dia punya manual tu, cara-cara untuk masukkan untuk page 46. Okay, so madam dah buat semua opening balance. So I am settled until page 50. Okay, so sekarang saya nak buat posting untuk purchase entry. So kalau yang ada buku teks, you boleh refer page 54 untuk tengok dia punya steps. Okay, alright. So now, dekat case study you, madam akan buat nombor 7. Okay, purchase transaction. Alright, so sekarang saya keluar dari sini, exit. Okay, so madam akan keluar macam ni lah. Okay, sebab sekarang ni purchase transaction. So purchase transaction tu saya kena masuk ke supplier module. So madam akan klik yang ni, supplier module yang warna merah ni. So madam akan klik yang ni, supplier module. Okay, so dia akan keluar colour pink ni. So you tengok dekat dalam ni di bahagian tengah. You nampak dekat situ purchase entry. Okay, so kita akan tengok purchase entry. Saya klik dekat purchase entry. Alright, dia akan keluar macam ni lah. Okay, dia keluar kosong macam ni, tak ada apa-apa. Okay, what I need to do now is tekan new. Tekan new dekat bawah. So tekan new, dia akan keluar macam ni. Okay, so you ada purchase invoice, purchase debit note, purchase credit note. Okay, purchase invoice kalau saya nak catat belian secara kredit. Okay,
Purchase debit note, kita tahulah function dia ialah untuk kalau ada kesilapan dalam catatan lah. So purchase note tu ialah untuk tambah balik hutang kita. Purchase credit note ialah bila you buat returns lah. So nanti bila kita buat returns, kita akan pergi tempat yang sama juga. It's just that kita akan klik purchase credit note. Okay, sekarang sebab saya nak buat purchase, saya akan klik purchase invoice yang warna biru ni. Okay, I klik yang ni, dia akan keluar macam ni. Okay, color pink ni. Purchase data entry, purchase invoice. Okay, alright. So the first thing, benda pertama sekali awak kena pastikan ialah tarikh. Okay, your GL posting date ni tolong tukar dulu. So kita ambil tarikh dalam soalan. Okay, soalan you dekat belakang tu tahun dia 20XX kan? So XX tu represent tahun ni lah sebab kita buat untuk tahun 2021. So tarikh dia ialah 02 2021. Okay, so saya ikut soalan ya. Okay, 02 01. So supplier code ni kalau you dah restore balik data you, saya pergi dekat Kanta ni saja. I go to the magnifying glass, saya klik dekat sini, automatically supplier saya akan keluar. Okay, so kita sekarang ni nak catat purchase from FA001, FA computer. So madam klik saja dekat FA computer tu, madam klik OK. So automatically dia akan tulis semua yang berkaitan dengan FA computer. So this is FA, you check balik ya. FA001. Lepas tu dia punya nama company is FA Computer Sendirian Berhad. Okay, tarikh tengok balik, pastikan 2 hari bulan 2 2021. Okay, alright. So sekarang kita ada voucher name dekat sini. Voucher name ni jangan usik ya, tak ada, jangan kacau apa-apa. Alright. Okay, so what I need to do now is you pergi dekat reference yang ini, dekat atas ni. Reference kat atas ni, madam akan tulis reference yang ada dekat purchase 7.1 ni. Okay, so kita akan type D38110. Okay, alright. Bila you masukkan nilai dekat reference ni, automatically tarikh tu akan keluar tau. Tarikh ni dia ikut tarikh current date lah on the software. Make sure awak tukar. Jangan biar terus enter ya. Sebab kalau tarikh salah, your transaction semua salah lah. Okay, so yang ni tolong betulkan. You delete saja dekat sini pun boleh. So masukkan tarikh dalam invoice 2 hari bulan 2 2021. So pastikan tarikh GL posting dan tarikh dekat bawah ni sama. Okay, I pergi dekat description. Bila you klik dekat description, automatically dia akan keluar purchase. Saya tak nak tu. Saya delete. Saya akan letak monitor. Okay, tak payah tulis 18 unit tu, just tulis monitor saja. Alright. Okay, you tengok dekat GL code, betul tak keluar 61100? Kalau betul keluar 61100, that means you are okay. Alright. Okay, pergi terus dekat amount. You jangan letak dekat item ataupun text amount ya. You pergi last column terus. Okay, total amount. Yang ini ialah 774. Banyaknya 7. 7740. Okay, so sebelum saya buat apa-apa ya, check balik. Pastikan supplier code sama. Nama company FA Company. GL posting date 2 hari bulan Februari. Okay, pergi kat description untuk transaction hari ni. D38110. Date 2 hari bulan 2 2021. Description monitor. GL code 61100. Okay, lepas tu amount dia dalam soalan ialah 7,740. Okay, clear. Semua dah okay. Awak klik save. Okay, klik save dia hilang. Jangan nangis. Oh, mati aku. Tidak, tak mati pun. You klik save, dia dah simpan. Betul ke tak dia simpan? Awak klik exit.
Kalau tak keluar nama company, maksudnya Dariah belum restore. You dah restore belum? You all kena restore balik. You tak restore, you tak dapat apa-apa pun daripada Jannah. Test saya akan mula bila practical class saya selesai. Okay, alright. So kalau madam nak check balik entry tadi, saya exit. Okay. Okay, nampak tak? Bila saya exit, dah ada dah transaction untuk FA Sdn Bhd, which is 7,740. Okay, itu baru satu. Kita beli dua benda. So, one more is from IT001. So, sama. Madam akan klik new. New. So, dia akan keluar macam ni. I pergi dekat purchase invoice. I click that. Alright. Dia keluar interface yang sama macam tadi. The first thing I need to do ialah amend the date. Tukar data, tukar tarikh. Sorry. So, tarikh dalam invoice ialah 03/01/2021. 03/01/2021. Okay. Ya Allah. Fahira, cost per unit tak payah tulis. Saya terus pergi dekat amount. Allahu Akbar kabiran. I terus pergi dekat amount. Okay. Alright. So sekarang kita pergi dekat supplier code. Okay. Manual madam. Manual pun sama. You tulis the same amount. Alright. Sebab kita tak buat invoice. Okay. So sekarang supplier code saya klik keluar balik yang tadi. So madam akan ambil IT001. Klik yang tu sampai dia warna biru. And then klik OK. So automatically IT001 punya data akan keluar dekat awak punya purchase invoice. Okay. Alright. So description dekat sini dia akan tulis purchase. Yang tu jangan usik You pergi dekat reference kat sini. You type the supplier, you type the reference number A14930. Okay. Tukar tarikh. Tarikh ialah tarikh hari ni. Bukan tarikh ni, sorry. Tarikh transaction 03/01/2021. Alright. So the description here will be printer, bukan purchase. Bila you click memang automatically dia akan keluar purchase. So I click printer. Okay. Tengok GL code sama tak? GL code untuk purchase ialah 61100. Okay, betul. So pergi dekat hujung tu. Total amount is 6750. Okay, dah macam counter bank dah madam ni. 6750 counter 1. Okay, cost per unit ni tulis apa madam? Tak perlu bahagi sayang. Okay, just write saja Fahira. Okay. Okay, so now check balik sebelum saya tekan save, make sure check. Kalau tidak nanti nak delete dia, kerja dia jadi banyak. Okay, nak jadi accountant kena very thorough, kena very detail. Okay, supplier code IT001, nama company IT We Care Sdn Bhd, GL posting date 3 hari bulan 1 2021. Okay, reference A14930, date 3 hari bulan 1 2021. Description dekat sini ialah printer. Okay, code GL 61100. So the amount for this transaction is 6,750 total amount. Okay, so madam click save. Okay, klik save, dia akan hilang lah. So kita exit. Bila exit, you nampak dekat purchase data tu, you dah ada 2 data. So we already have for purchased, and then we have for FA computer, and the second one we have is IT We Care Sdn Bhd. So you have 2 record of credit purchase. Okay, alright. Sampai sini okay kah KO? Alhamdulillah. Okay. Alhamdulillahirabbil alamin. Okay. Alright, madam, kenapa dalam buku La ilaha illallah.
Sekejap ya. CG tanya, Madam, kenapa dalam buku teks amount tu dia letak amount? Okay, CG, yang dalam buku teks tu is your guide. Okay, tapi sebab sekarang saya buat study case. So, saya buat study case, that means you follow lah. Faham tak? Buku teks ni is for your guidance, untuk you tengok, untuk reference you. Okay? Boleh ya, CG? Okay, alright. Okay, thank you. Okay, and then, dah. Sampai sini clear? Okay, so dah. Sekarang saya keluarlah dari sini sebab saya nak isi sales transaction pula. Okay, alright. Untuk sales transaction, you exit. Okay, dia akan keluar merah. Sebab ini sales, that means we are selling it to our customer. So, kita akan pergi customers module. Ni, pakcik yang telinga capang ni. Okay, so you go to this pakcik, you click. Alright. Okay, so you nampak kan interface warna biru purple ni. Okay, so saya akan klik sales entry. So you tengok dekat sales entry tu dia ada sales entry, cash sales, customer receipt. So I pergi sales entry. Okay, saya pergi sales entry, I click this one. Interface dia akan keluar macam ni lah. Alright. Okay, so macam biasa, it's a new transaction. So, kita akan klik new. So, akan keluar macam ni. So, sebab ini ialah jualan secara kredit. That means kita akan klik sales invoice. Kalau nanti you buat sales returns, kita akan klik sales credit note. Okay, tapi for this time around, kita buat sales. That means I akan klik sales invoice. I click this one. Alright. Okay, so automatically dia akan keluar interface macam ni. So you see here, this is your sales data entry, sales invoice. Okay, sampai sini semua okay? Okay, Madam. Boleh Okay, good. Alright, so now awak tengok dekat nombor 8, soalan dalam case study, dia ada dua sales, okay, berbeza tarikh, tapi dari customer yang sama. So, bila customer yang sama, awak tengok dekat bawah tu dia ada tips. Baca dekat case study tu, dekat bawah tu dia ada tips. For the following each transaction with the same company name and document date, you can combine. Maksudnya kalau kata urus niaga tu dari company yang sama dan tarikh dia sama, kita boleh combine dalam satu voucher. Okay, so maksudnya untuk transaction 5170 5711, lepas tu 6812 6813 saya boleh combine. Okay, tapi kalau awak dapat soalan, let's say JA001 ni ada dua sales. Okay, tapi satu tarikh 18 hari bulan 1, satu lagi tarikh 20 hari bulan 1. It's a different date. Bila different date, you tak boleh masuk dalam satu invoice yang sama. You need to do a separate invoice. Boleh faham that's why dia bagi awak maklumat tambahan dekat bawah tu. Okay, so dia ada additional tu kan kat situ, dia kata this does not apply to the same company name but with a different document date. Sebab kita buat catatan entry untuk apa-apa saja transaction is based on your date. Okay, so bila tarikh dia berbeza, walaupun kita jual pada orang yang sama, invoice dia kena berasingan. So now I ada dua invoice saja nak buat. Sebab JA001 dan AH001, dua-dua transaction ialah tarikh yang sama. So easy for me lah. Alright, so kita pergi dekat customer code, go to the magnifying glass, you click this one, dia akan keluar yang ni. Ada cash, ada Jalil, ada Ahmad Seri. So this is JA001, so it is Jalil fix kan. So madam klik dekat sini dan madam tekan OK. Alright, so you nampak dekat situ Jalil dah keluar. Okay, alright. Salesman tak ada apa-apa, jangan tulis. Tapi nak kenakan kawan awak, bolehlah tulislah nama Ahmad, tulis Max Donny kat situ. So Max lah salesman yang jual. Okay, tapi biarkan kosong pun tak ada masalah. Okay, so now I go to reference dekat bawah ni
reference. Okay, my reference is 6812. Okay, alright. Tarikh ya, jangan lupa betulkan. So tarikh dekat sini, sebab ini software, so dia memang tarikh by default. Dia buka je tarikh tu, dia akan keluar tarikh hari ni. Kalau kita buat esok, dia akan keluar tarikh esok. So tarikh you kena hati-hati, sebab kadang-kadang ada pelajar dia tak perasan sebelum dia tekan save tu benda tu dah berubah, dia terus save. So nanti bila awak tekan awak punya dokumen, the printout lah, the output you takkan dapat sama macam yang kita ada. Okay, alright. So sales ni tarikh dia ialah 01/2021. Okay, 18 hari bulan 1 2021. Okay, so dekat description ni dia akan tulis automatically dia akan appear sales. Madam tak nak sales ni, saya akan letak monitor. Alright. Okay, you check the GL code sama tak 51100? Ya, sama, no problem. Alright. So bila sama, kita akan terus letak amount dekat tepi sekali 3,000. Okay, boleh? Okay, jangan tekan save lagi check dulu betul tak Jalil fix. Okay, 6812 18 of January, monitor 51100, the GL code, and then kita ada amount 3,000. Kalau semua betul, tekan enter, bukan tekan save tekan enter. Tekan enter, dia akan turun bawah dulu. Saya tak save lagi sebab tak selesai lagi. We have another sales. Alright? Okay, so now kita pergi balik dekat 6812 tadi, you betulkan untuk the next one. So the next one, dia punya reference ialah 6813. Okay, tarikh sama. So madam tak tukar. Okay, monitor tadi saya tukar kepada printer. Okay, so dia punya GL code masih sama 51100. Okay, pergi dekat amount here. Okay, the amount is 3,200. Okay, check before you tekan enter. Alright, so you have 6813, 18 of January 2021. The description is printer. The GL code is 51100. The total amount of sales is 3,200. Tengok dekat atas, betul tak saya jual dekat Jalil? Yes, betul. Okay, tekan enter. So you tekan enter, dekat bawah voucher you tu, dekat your invoice tu dah ada 2 transaction. Okay, before you save, sebab masa ni masih boleh delete lagi before you save, you check balik, betul tak? Okay, check one by one, be thorough. Okay, so 6812 betul tak transaction? 6813 betul tak transaction? When it's okay, then I click save. Bila saya klik save, automatically dia akan keluar lah, hilang. Okay, so kalau madam exit, ada, you ada 2 sales daripada Jalil Fix. Okay, memang dia akan keluar 2 kali, tapi kalau kita klik untuk voucher, memang dia akan keluar 1 saja invoice. Alright. Okay, so now I am doing for AH001. Okay, madam, untuk yang manual macam mana? Okay, Patrika, untuk yang manual, sekarang kita isi, this is sales kan, Patrika? So, you pergi dekat sales data invoice. Okay, sales invoice tu, kalau awak tengok, kita ada customer 1 and then ada customer 2. So, sekarang ni, Patrika kena isi sales invoice. Nampak tak sales invoice tu? So, you ada reference, ada tarikh, ada GL code, ada description. Lepas tu, ada total. Ada 2 kolom saja. 2 kolom saja maksudnya apa? Patrika, customer detail ni ada 2. Ada 2 kan? So, satu helai ni ialah untuk Jalil. Belakang dia untuk the other one. You pun macam I juga hari tu, tak tengok sampai belakang. Okay, so satu company ada helai lah. Okay, Patrika? Okay, okay, so now, sekejap. Banyak peminat tanya soalan ni. Okay, alright okay, dah. Madam. Ya. Tak kecil I. Madam. Yes. Saya punya tu ada keluar nama 1 je, nama Jalil, Madam. Ada keluar 1 je nama Jalil?
Tapi total? Sekejap total dia 6,200 lah, madam. Tak apa. Betul lah tu. Sebab dia dalam satu invoice. Okey, madam. Yang tu pun okey juga. Ku semangat. Tak. Jangan semangat sangat. Okey, Tak nyawa. Okay, madam. Okay, biar nyawa tak kasihan. Okay. Okay, now I go to the new one. Okay. Dahkah kita orang? Kami dah pergi yang baru. Klik new. Okay, sales invoice again. Okay, now we are recording for AH001. So, cari AH001. Nampak Ahmad Seri ni kan? Berseri-seri sidak tu. Okay. So, Ahmad Seri tu, klik okay. Okay, nya keluarlah situ. Ahmad Seri. Okay, so salesman tak mau tulis. Okay, terus pergi reference. Kita akan letak 5710. Okay, so the date will be the date on the voucher lah 31/01/2021. Okay, automatically dia akan keluar sales. I don't want that. You type monitor. Okay, JL code tengok sama tak? Dia mesti sama lah. Madam, macam mana ni? Aduh, sekejap. Sekejap dia hantar WhatsApp. Sekejap dia... you restore database yang mana ni ya? Siapa hantar WhatsApp dekat madam ni? Okay, dia kalau salah database, memang you akan klik benda yang salah. Dia akan keluar error macam ni lah. So, you must make sure your database is correct. Okay. So, kalau tidak, memang company you tak akan keluar macam madam lah. Alright. Boleh Okay. So, now, saya pergi dekat amount. Okay. Pergi dekat amount hujung sana. Okay. Madam masukkan 7,500. Okay, so I check balik sebelum saya tekan enter. Tekan enter bukan tekan save. Okay, customer code AH001. So kita ada 5710, 31st of January. Okay, description is monitor. GL code is 51100. Okay, and the total amount is 7,500. Okay, I tekan enter. Dia akan turun bawah. Alright, okay, now kita akan masuk entry untuk satu lagi. Boleh letak dalam invoice yang sama sebab transaction is on the same date. Kalau tarikh dia lain-lain, walaupun company sama, you kena save yang ni, you kena buat new untuk yang satu lagi. Alright, okay, so now we are doing for 5711. 711 lama sikit. Okay, 5711. Okay, tarikh sama, 31st of January. Okay, but the description here is printer. Okay, so GL code 51100. Okay, and the amount here is 8,000. Okay, okay, you check balik. I tekan enter. Tekan enter. So kita check balik transaction kita betul atau tidak. It's customer's code AH001 Ahmad Seri Sendirian Berhad. So kita ada 5710, 5711. So yang ni tarikh pastikan 31/1/2021. So the description of item is monitor, and then you have printer. GL code sama sebab this is the GL code for sales. Okay, 51100. Okay, amount 7,500 dan juga 8,000. Okay, okay, now okay dah. Saya dah salah sini-sini pun okay. You click save. Ya, Hazika nak tanya? Tak. Okay. So, saya klik. Ya. Apa bunyi awak macam duduk di Goniah ni jauhnya? Kuat sikit. Hazika, Mayu? Hilang sudah. Okay. Ada apa-apa nak tanya tak? Yes. Ya. Madam, macam mana mau edit? Saya Edit salah apa? tulis tarik. Okay. Kalau salah tulis tarik. Tarik. Salah tulis kan? You pergi balik. You madam. salah yang mana? Contoh. Salah yang monitor. Dua-dua. Dua-dua salah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Okay. You klik jap. Klik dekat dia. Ni. Kan nampak biru tu? Ya. Okay. Saya klik 2 kali.
klik 2 kali dia akan naik balik dekat atas. Oh, okay. Okay, betulkan tarik, lepas tu you tekan enter. Boleh? Boleh. Thank you, madam. Okay, alright. So now done So I click save. Okay, click save, hilanglah, keluarlah. So bila kita exit, okay, you nampak dekat sini, madam ada 4 transaction. Okay, actually it's 2 transaction lah. Tapi sold to 2 different companies. So I have for Jalil Fix, the item is 6,200. And the other one I have is 15,500. Okay, ada setengah interface tu dia akan keluar like one line saja. Dia akan tulis nama company, lepas tu dia akan terus tulis total. Tapi you can see the reference number is different lah. Unless your reference number is the same, memang dia akan tulis lain nanti. So you check balik reference number you betul atau tidak, sama atau tidak macam madam. Okay, alright. Ada apa-apa nak tanya so far? Saya tak boleh pergi banyak sangat ni, nanti awak pening. Okay, clear ke? Boleh? Boleh, madam. Okay, Boleh, clear. madam. Very good. Okay, so sekarang saya exit. Okay, dah Saya pergi dekat General Ledger. Okay, ini yang kena hantar hari ni. Okay, pergi dekat General Ledger. Okay. Saya pergi dekat General Ledger Listing. Kita pergi kat report sebab kita nak tengok report sekarang ni. Saya pergi dekat General Ledger Listing. I click this one. Okay. Alright. So kita tengok transaction date tukar transaction date tu. Transaction date kita akan letak 01/01/2021 sehingga 31/12/2021. You letak one full year. Okay? Alright. And then dah atas ni tak payah isi apa-apa. Just leave it like that. You click preview. Okay? Alright. Yeah. So bila you click preview, dia akan keluar macam ni. Okay, dia akan keluar macam ni. Nampak kan? This is your GL listing. Okay, so yang ni yang nak kena hantar dekat madam. Okay, macam mana nak? Yes. Saya masih belum preview. Kena tekan tick kepada based on 12 months transactions. Kena klik apa tu? Alah, you all selalu buat benda pelik-pelik daripada Lepas saya. isi date. Yang ni kah? Sekejap. Yang ni kah? Apa yang you klik? Saya tak buat apa-apa pun. Oh, terus tekan preview, madam. Ya. Saya tukar tarik je. Okay, madam. Okay. Alright. So, I dapat macam ni. Okay. Dapat For those yang ada software, dapat. Dia akan keluar macam ni lah. Dapat. Okay. Madam boleh ulang balik. Saya terkeluar. Okay. Saya ulang balik Okay. We are here tadi. Dekat sini. Okay. Dapat tak? Okay. You mean I nak keluar balik dari awal ke? Okay. Saya keluar balik dari awal lah. So dekat sini. Kan. Madam akan pergi dekat General Ledger. Tadi first saya dekat General Ledger. So saya klik dekat General. Dari sales. Alamak Eldora. Sales dah settle belum? Sales dah settle belum Eldora? Sudah. Sales dah okay. Sales dah okay, you exit je. Sales dah okay, dia akan keluar balik yang tadi. Macam ni kan. Sales tadi, sales you dekat sini kan. Okay, you dah keluar. So Eldora pergi dekat sini, General Ledger. Nampak General Ledger dekat atas tu? You click here. Okay. And then you pergi dekat report. Sebab sekarang saya nak print out report. So I akan pergi dekat report. Kalau not responding, that means you need to wait. Kalau not responding, awak kena tunggu. It's your processor. Awak punya laptop. Okay. Yang hantar WhatsApp dekat madam ni siapa ya? Syaf. You just click okay, Syaf. Dah, madam. Dia tak boleh keluar. Tak keluar apa? Dia cakap operation is not allowed when the object is closed.
You Lepas just tu saya close tekan it. OK, lepas tu tak boleh nak keluar. Tekan OK tak jadi apa-apa. Tak jadi apa-apa. Masa awak klik tadi, you isi apa ya? Dekat dalam box tu? Saya tukar tarikh je. Transaction date. Lepas tu saya tekan preview. Dia keluar macam ni, madam. You klik OK. Kalau you lepas you klik OK, dia jadi macam mana? Dia keluar balik yang the Microsoft Jet database tu. Tekan OK lagi, lepas tu dia keluar operation is not allowed when the object is closed. Tak boleh nak, lepas tu tak boleh nak buat apa-apa, madam. This is your laptop tau. Yang ni bukan masalah software. Okay, kalau saya tak pastilah ya, sebab saya guna laptop madam i5, okay, prosesor laju lah, okay. So kalau you dia mungkin akan lagging sikit. Preview tu sepatutnya kalau saya klik dia terus keluar. G, you're talking to me, is it? Okay. Tak ada. Okay. So dia macam ni. So nanti kita akan try and resolve balik lah ya. Okay, saya just nak terangkan macam mana awak nak hantar benda ni dekat saya. Okay, so now masa awak download hari tu, I go back to sejarah silam untuk orang yang terlupa lah. Okay, masa you download hari tu, kan saya download Mr. Accounting tu. Okay, this is your Mr. Accounting Setup Matrix ni. Masa kita download tu, dia ada keluar 2 file kan. Satu ialah Mr. Accounting Setup Matrix, satu lagi dekat atas tu ialah CuteWriter. CuteWriter ni awak install ke belum? You kena install dulu. Kalau you klik ni, memang kena install lah. Tapi madam dah install. So dia akan keluar macam ni lah, macam tu. Dia akan suruh you install dulu. Tapi madam dah install. So I takkan keluar sama macam you lah. Boleh So you need to install dulu CuteWriter ni. Kalau tidak memang tak boleh retrieve the item. Okay. So you nampak yang ni awak tak boleh tipu saya lah, sebab you tak boleh edit. Sebab kalau dekat komputer tu you guna Sherlyn Sdn Bhd, dia memang akan keluar Sherlyn Sdn Bhd, the matric number that you entered in the software. So there is tak ada apa-apa lagi dekat situ. Kalau that means kalau kata you nak minta tolong orang lain hantar untuk you, tak boleh ya, sebab dekat atas tu dia punya output tu akan keluar sama. So I tak boleh ambil orang lain punya file dan hantar pada madam. Okay, sebab dia akan keluar output based on the company itself. Okay, so apa yang saya nak buat sekarang? Okay, I am here. Madam. Yeah. Yes. Lagging ya? Saya dah jumpa itu, sir. Jumpa apa? Itu file 2. Apa? Apa yang file 2 tu? Sekejap, madam. La ilaha illallah Rasulullah. Yang ini. Madam tunggu. Ya, saya tunggu. Memang saya tunggu. Madam, Ya. kan saya baru install tu CuteWriter kan. Terus Okay. dia bilang Qt PDF writer must be used with to PS2 PDF converter. So mesti install lah tu kan. Tak. Okay je. You ada Dia PDF tu- tak? You ada PDF tak dalam laptop? Dah tahu madam. Apa? Aduh. So mesti ya kan madam mau kan dan ni. Dia Saya sebab dalam sebab dalam laptop saya memang ada. dia minta yes no apa ni? Yes je lah. You try yes je. Okay. Okay. Saya punya laptop pun lagging ni.
Okay, madam. Okay, thank you, madam. Yang tube writer tu kan dah tekan, lepas tu dia keluar extract all, run and cancel, kita tekan extract all tak? Okay, sekarang ni sebab selalu sangat you yang terkeluar daripada Google. Okay. So sekarang ni saya pula yang terkeluar daripada sharing. Okay, sekejap ya. I need to clean the host again. Okay. Okay, ada problem lagi ke? Yang lain tu? You okay ke? Madam. Ya. Kan saya tekan tube writer tu, lepas tu dia keluar extract all, run dengan cancel. Mana yang kita pilih? Kita run. Kita nak ni. Boleh? Madam, Ya. gimana tuh yang Madam tekan mau tengok dia punya yang macam receipt tadi? Macam mana? Apa dia? Ada yang Madam yang mau hantar. Gimana tuh mau tengok? Oh, mau hantar tu sekejap. Sekejap ya. Okay, yang lain okey dah ke? Sebab dia lain bila tak okey tu dia akan yes. Boleh terangkan dia, balik. Sekejap ya, sebab ramai sangat yang WhatsApp pula personal, lepas tu ada yang chat dekat bawah. So Madam pun dah pening ni. Sekejap. One minute. Okay. Mirsad tanya apa Mirsad? Madam, saya pun ada masalah yang dia kata operation is not allowed when object is closed. This is processor. This is has something to do with your processor, so dia tak boleh compile apa? Okay. Madam itu macam mana? Ya Allah, kejap. Banyak betul masalah kamu. Okay. Sekejap, 1 minute. Saya kena reply WhatsApp sekejap. Okay, wait lah. Okay. Ya Allah, yang ni awak klik I accept the agreement. You all tak nak install apps ke sebelum ni? Allahu Akbar. You klik I accept the agreement and then you klik next. Lepas tu dia terus install. Okay. Yes kan Madam, ya. Awak nak ni mesti yes. Kalau awak tak bagi dia permission, macam mana dia nak install? Alah, yang ni memang lawak. Ni lawak. Yes Kisha, dia lah yes. You nak install kan? Mesti yes. Okay Kisha,
You dah install ni. That's why dia kata you need to uninstall. That means you dah install. You dah install dengan belum install pun you tak tahu Ya Allah. Tengoklah dekat komputer awak tu, dekat program dah ada belum Qt Writer tu. Okay dah. Madam, saya terkeluar ini bila klik file Mr. Accounting. Yes, awak klik dekat Qt Writer tu. Sebab yang hari tu kan dia zip file. Okay, Madam ada lagi apa lagi Patrika? Ya Allah ya Tuhanku, budak ini. Okay je, next. Cuma next je sebab dia nak install untuk kamu. Okay, alright. Saya sambung balik. Madam. Ya. Yes. Lepas keluar tu General Ledger, lepas tu mau pergi mana? Mau tekan mana? General Ledger? Ya, yang General Ledger listing tu. Aha. Lepas keluar tu. Okay. Yang ni. Yang ni ke, Patrika? Mau tekan mana, Madam? Pergi dekat reports. Pergi dekat reports ni. Pergi dekat General Ledger Listing. Klik situ. Dah klik Ya, belum? Sudah. Okay. Sudah. Saya Dia keluar macam ni kan? Okay. You betulkan tarikh tu. Kita nak 01/01/2021 sampai 31st December 2021. Ya, sudah. Okay. Sudah. You klik preview. Klik preview. Okay. Klik preview. Dia akan keluar yang ni. Okay. Dapat tak? Okay. So, I'm here. So, sekarang dah sampai dekat sini. Okay. So, apa yang Madam kena buat? Awak nampak dekat atas ni. Ada satu simbol tu, icon tu. Yang ni kalau you pergi, yes, export to Excel. Tapi you pergi tekan printer. Printer gambar ada dua. Saya ambil yang dekat atas kali ni. Ni, printer setup. You klik dekat printer setup ni. Dia akan keluar macam ni. Okay, dia keluar macam ni. Awak cari Qt PDF Writer. Sebab bila kita nak print tu, dia akan keluar command dengan printer you. Sekejap tu. Patricia ni apa masalah dia? Yes, done. Patricia, you're done. Dah siap. Dah selesai install. Okay? Okay, thank you, Madam. Ya Allah. Lepas ni, ada masalah apa? Belajar cara-cara install apps. Okay. So, sekarang saya pergi dekat Qt PDF Writer. I click this one. So, dekat printer setup tu, print setup tu memang akan keluar nama printer tu ialah Qt PDF Writer. Okay. Saya klik OK. Madam. Ya. Apa tu? Madam bilang. Madam, kalau tak ada PDF, Qt PDF Writer tu, mau download lah. Mau install. Ya Allah. Kan saya Itu suruh tekan di install mana? tadi. Masa awak download Mr. Accounting, dia bagi awak dua file kan? Install dua-dua. Satu Mr. Accounting, satu lagi Qt Writer. Tak perasan ke file tu? Mau nangis. Madam, klik OK kah? Ya, klik OK Aika. Memang huru-hara Madam, ni yang Aika. tadi masuk di mana? Masuk ikut pintu. Aduh, yang masuk apa tu? Okey, sekejap. Untuk orang yang cari di mana Madam jumpa. Okey, hari tu saya ulang balik Okey, la ilaha illallah. Hari tu masa saya install, saya download. Okey. Kan saya download tu Mr. Accounting Setup Matrix ni. I klik dekat situ. Masa saya klik ni, you nampak kan ada dua file. Satu ialah Mr. Accounting Setup Matrix. The other one is Qt Writer. Kan saya cakap hari tu, install dua-dua. You install Mr. Accounting saja, Qt Writer ni you tak install ke? You kena klik lah ni. You kena install juga. Kalau tidak, you tak boleh baca PDF file dalam ni. Okay, so klik yang ni, dia akan install macam biasa, macam kita install software biasa. Okay, alright, done Okay, so dekat sini, okay, awak pergi dekat atas, nampak dekat bahagian atas ni, ada gambar envelope, ada arrow. Nampak tak? Bila you pergi ke situ, dekat situ, dia akan keluar export report. Nampak tak?
Export report. Okay, you click that one. You click that one. Bila saya klik tu, dia akan keluar command bar kecil je. Macam ni. Ni. Dia akan keluar yang ni. Ni. Dia akan keluar formal Acrobat format PDF. Lepas tu this file. Lepas tu kita klik OK. Saya klik OK. Dia akan keluar macam ni. Dia keluar macam ni. This small file, this small box kecil ni. Klik OK juga. Okay. Klik OK. Jangan ubah apa-apa ya. Okay. Bila saya klik OK. Alright. Mana dia keluar? Dia tak mau keluar pula dah. Aduh, tadi dia keluar. Ada keluar apa-apa tak dekat komputer you? Oh, sorry. Biru-biru. Dia keluar biru-biru? Saya tak ada. Biru-biru. Madam. Dia tak keluar apa-apa. Ayo. Ya, madam. Tiada, madam. Oh, okay, sekejap. Okay, sorry. Alah, pening dah. Okay, kita klik dekat print ni. Print report. Klik dekat print report. Bukan yang envelope dah. Klik dekat print report. Okay, dia keluar macam ni. Dia keluar macam ni. Nampak kan? Okay. So, saya klik OK. Alright. Alamak. Sepatutnya tadi yang dia keluar. Sekejap. Ada keluar, madam. Dia akan keluar macam ni. Dia tak pergi printer dia akan keluar macam ni. Cute PDF writer. Keluar tak? Keluar. Madam. Keluar. Saya Yes. Madam. Ya. Madam, saya indah. Printer is offline. It's Printer is offline. You tak tukar printer lagi. Sekejap. Belum dah, madam. Sini atas ni. Ini yang kecil atas ni. Yang sebelah X ni. Ni. Saya klik printer setup dulu. You kena set up dulu. Kalau offline ialah printer awak lah. Sekarang ni nama printer ni kena tukar. Kan saya ada banyak printer ni. Kaya raya. Okay. Tak adalah. So saya klik ni. Cute PDF Writer. Klik ni. Dia akan jadi kita punya default properties. Cute PDF Writer ni. You kena set up printer dulu. Bukan dia nak print tu sebenarnya. It's just that dia nak savekan file PDF tu. Saya tak ria. Humaira lah. Terima kasih Ustazah ingatkan. Okay. So, madam dah okay kat sini. Bila dah okay, baru saya boleh pergi gambar printer yang dekat sebelah kiri atas sekali tu. Print report. Okay. So, I klik print report dekat sini. Dia akan keluar macam ni. So, saya klik okay lagi sekali. Alright. Tunggu sekejap. Harap bersabar. Okay. Baru dia akan keluar cute PDF Writer dekat atas yang ni. Okay. Nampak tak? Semua orang dapat ni? Dapat, madam. Okay. You nampak file name ni? File name ni. Sabar, okay. madam. Belum dapat. Ya, belum. Okay. Tak apa. Dapat file ni. Madam. Kan nama dia. Ya, saya. Aduh. Madam, tunggu. Ya, saya tunggulah ni. Tengah tunggu. Okay. Untuk yang lain, awak tukar dulu nama file ni. Okay, you jangan hilangkan GL listing kat belakang tu ya. Awak delete yang depan tu je. Delete depan tu saja. Tulis nama kamu. Okay, macam saya. Nama saya Sherlyn lah. So, dia akan keluar nama file tu nanti. Sherlyn GL listing. Sherlyn GL listing. Okay. Siapa tadi yang suruh madam tunggu? Dah sampai belum? Orang lain semua naik kapal terbang. Kamu ni lagi naik rakit tu lah. Tak sampai-sampai dari tadi. Madam, anda payah tulis nama panjang, madam. Belum. Tak. Nama saja. Okay. Just so that saya tahulah itu file kamu. Okay. Tak perlu. Tapi janganlah tulis nama manja. Nama manja contoh letak kejap. Siapa nama itu ada nama manja? Lupa dah. Jangan letak nama manja. Nama manja saya tak kenal sangat nanti. Okay. Okay. Misal tu nama manja you ke? WK tu. Okay. Dah Okay. So yang ni I pergi kat bawah. Ya Allah. Okay lah. Sekejap ya. Nanti marah saya. Ya. Apa? Saya tunggulah ni. Sabar. Ya.
Tunggu. Tunggu, saya tunggu lah. Ya Allah. Yes, Patricia tekan yes. Okay. Okay. Ada lagi tak yang nak tanya apa-apa sebelum saya sambung? Sekejap ya. Okay. So, untuk orang lain yang dah tukar nama file tadi, you boleh tekan save ya. You tekan save je. So, clear lah. Okay. Alright, Patricia. Clear ke? Boleh? Sabar, So, madam, belum. Ya. Okay. Lepas dah save, madam. Okay, lepas dah save tu, kita dah habis. Dah selesai. Sekejap ya. Okay, sebab lepas tu, okay, bila awak dah save, you kena tengok you save tadi dekat mana? Dekat dokumen kan? You check balik dekat dokumen ada tak benda tu? Ada, madam. Ada? Ada, madam. Alright. Saya keluarkan balik saya punya dokumen. Okay. Yang ni, saya dah ada kan? Okay, file saya dah ada ni. Sherlyn GL listing. Okay. So, nanti awak buka Google Classroom. You hantar ini di Google Classroom. Madam tak buat tapak lagi ya. Okay. So, yang ni nanti you akan hantar di Google Classroom. Yang ni, GL listing ni. Sherlyn GL listing ni. Your company lah. Untuk yang ada software. Alright. Okay, for those yang tidak ada software, untuk hari ni, okay, madam nak you hantar muka surat 1, muka surat 2, the account opening balance, okay, lepas tu, supplier, okay, supplier details ni, dengan customer details ni awak isi je dulu. Ya, kenapa saya tak suruh hantar lagi customer detail dengan supplier detail sebab dekat bawah tu dia ada payment data entry. Okay? Tapi yang ada okay, yes TJ, only one. You are supposed to send me the general listing today. Okay? Alright. Patricia, you sudah sampai kah ke destinasi? Belum, madam. Oh, belum. Okay. Madam, saya belum sampai. Ya. Okay, tak apa. I tunggu. Yes. Kalau instead of using Kit Writer, can I use Microsoft Print to PDF? Tak boleh. Sebab yang ni memang dia compatible dengan dia punya software je. We need to ni. Okay. Humaira sekejap ya, Humaira. Sebab kalau laju sangat kawan-kawan awak pening. Okay. So, due date hari ni hantar sebelum pukul 12.30 malam. Okay ya. Alright. Okay. Alright. So, okay, so nanti hantar dekat sini ya. Practical class assessment. So those yang ada tadi hantar dekat sini. Kalau yang manual, sama ada you type. Kalau yang type tu you akan hantar PDF juga Hantar PDF jangan hantar words. Hantar PDF. Bila you hantar words, bila saya buat annotation, saya tanda-tanda tu, dekat you nanti you tak nampak tahu apa madam tanda. Okay, so you hantar PDF. Okay. Alright, sekejap. Ramainya yang chat dekat bawah ni. Madam hantar yang page 1 dan 2 saja. Yes, for the manual ones, you hantar yang page 1 dengan page 2 saja dulu. Okay, alright. So now, we are here again. Sampai sini dah tadi kan? So, madam dah keluar. Okay, so sekarang dah habis Kita dah habis untuk hari ni. So, I akan exit. Okay, saya akan pergi dekat admin. Saya akan pergi backup and exit. Okay, pergi dekat bawah ni yang warna hitam ni. Backup and exit. You backup. Okay. Lepas tu awak klik backup now. Okay, backup now. Awak klik backup now tu. Okay. Alright, dia suruh close. So kita akan backup lah. Dia akan copy file. Masa dia backup tu, dia pergi dekat C. Sorry. Apa dia? Dia pergi mana dulu?
Okay, Madam, sekejap. admin tu kah? Ya. Tak pergi admin tools pun tak apa. Sekejap ya. Supaya dah keluar. Okay. Yang ni. Yang bawah ni, warna hitam ni. Backup and exit. Pergi sini terus. Backup and exit. Kita klik ni. Okay. So, dia akan terus pergi dekat C lah. Kalau ni, Madam say dekat C. Under folder backup accounting. So, you click backup now. Lepas you click backup now tu, dia automatically lepas dia dah backup, dia akan tutup. Okay. Alright. Ada masalah lain tak untuk yang lain? Ada tak? So, yang ni nanti hantar kat sini. Okay. Cepatnya 10 orang dah hantar. Okay. Yes. Okay. Siapa yang tanya tadi? Siapa yang tanya Madam soalan tadi? Ada tak? Okay. So, untuk yang manual, you hantar page 1 dan 2. Untuk yang lain, kita hantar general listing tadi. Okay? Boleh? Okay, ada apa-apa nak tanya? Tak ada? Okay, Madam mau tengok. Madam di mana nak tengok yang save? Okay, Rafi. Kalau saya tadi, sebab bila saya klik backup. Okay, kejap ya Rafi. Bila saya klik backup, Rafi tengok dekat sini, location saya dekat C. Okay? So, location dekat C, that means saya punya file tu ada dekat C tau. So, bila I pergi dekat C. Okay, this is my C. Okay. Bukan C mati tu C. Okay. So, dekat C tu saya nampak ada backup accounting kat sini. Nampak kan? Okay. Ada backup accounting. 1 hari bulan 9. Ni. Dia akan ada yang latest lah. So, I klik dekat backup accounting ni. Saya klik. Okay. Alright. Yang ni awak kena tengok. Dia akan ada banyak file tau. Sebab sekarang ni kita akan ambil yang terkini. Nanti bila awak restore balik, you akan tengok macam tadi Madam dah buat. Pagi tadi Madam buat. So Madam ada 2 file. Ada satu pukul 8.9 minit, satu lagi pukul 9.29. 9.29 yang baru tadi lah, the latest one. So nanti next week bila saya nak backup, okay, saya akan backup yang pukul 9.29 ni. Kalau I backup yang pukul 8.09 ni, yang saya baru buat tadi tak ada. Dia tak appear. So, I akan ambil. Nanti masa you nak restore pun, you kena hati-hati Sebab bila dia restore, dia bukan sambung terus file tau. Dia restore based on the date you save. Okay. Alright. Boleh Rafi? Boleh Okay, so. Madam, ya. saya punya akan keluar yang 8-9 minit je. You backup tak tadi? Backup and exit. Lepas tu ya C drive. Dan Lepas tu backup dia keluar tak accounting. yang warna biru tu? Dia keluar biru tu, dia processing the backup. Backup tu keluar tak? Ya, ada bar dia sampai penuh. Okay. Kalau you klik yang 809 tu, dia keluar apa? Kalau klik folder tu, dia keluar ni tak? Salah Madam. Astaga. Tu nampak di atas. Astaga. Tuna di atas. Salah tengok. Kamu orang memang begini pagi-pagi. Itulah lain kali sebelum kelas mandi dulu. Supaya tahi mata tu boleh hilang. Yalah, belum mandi tahi mata tu ada lagi dekat tepi-tepi kan. Jadi Madam tunjuk pun dah nampak. Okay. Madam, Ya. saya punya pun itu pukul 8.9 minit, Madam. Okay, tak apa. Dia lambat. Dia restore tu dia lambat. Dia akan masuk nanti. Snuzonnya, Madam. Ya, insyaAllah. Sebab kalau saya klik backup tu macam ni, kalau dia nampak yang biru ni kan, yang biru tengah bergerak ni, kalau yang ni dia jalan, that means memang ada. Jangan risau. Madam. Faham tak? Okay? Boleh Okay, Madam. Okay. Alright. So Madam. that's Madam. Boleh tunjuk lagi ke Madam? Saya punya file entah ke mana Okay. sudah. Patricia sabar. Ya Allah, budak kecil ni Aku cubit-cubit nanti. You nak tengok apa tadi? Yang tanya tadi tu? Cara save the file. Sebab tadi selepas saya dah backup and exit, saya cuba cari dalam my document, tak ada jumpa. Okay, dia bukan dalam my document, dia dekat C. You pergi dekat C. Ada C tak? Komputer mesti ada C kan? Pergi dekat C. So dia ada dekat C.
You nampak ni, backup accounting. Tidak, madam. Bukan dekat C. Tidak. Okay, kejap. Ni siapa ya? Bradley ke? Bukan. Madam. Okay, Bradley. You go back to your Mr. Accounting. Okay. Okay, klik balik dekat Mr. Accounting tadi. Okay, dah, madam. Okay. Sekejap ya. Okay, so you pergi dekat backup and exit. You klik balik ni. Okay. Okay, masa you klik tu, location dia dekat mana? You tengok location dia dekat mana? Under backup accounting. Dekat C. Ya, C. That means dia mesti ada dekat C. Itu dia punya address lah tu, dia pergi dekat C. So, kalau you pergi dekat C, macam saya punya PC ni. Okay, this is my laptop. Alright. Okay. So, I pergi dekat this PC, you jangan pergi document. You pergi dekat this PC. This PC, dekat PC tu kan ada macam-macam kan. Okay, saya pergi dekat Windows C. Yang ni. Dia mesti ada keluar. Sebab dia dalam C. It's not in your document folder. It's in C. A separated fragment in the laptop. What if I place in other document, madam? Boleh. Kalau you tak jumpa, tak confident kan. So masa you nak backup tadi, you klik jari ni. Okay. So katakan you nak letak dia dalam documents, betul? Okay. So I klik je dekat documents. Dah? So dia akan pergi dekat document lah. You boleh ubah. Dia just nak tuju dekat mana je. Dia inform dekat you mana folder dia pergi. Okay. Budak kecil, mana budak kecil tadi? Patricia? You okay ke? Ya, madam. Sudah okay? Okay, sudah. Sudah, okay. Alright. So, clear. So, nanti tolong hantar dalam Google Classroom. So, now it's 9:37. Okay, so saya akan start test saya lagi 5 minit. Boleh? 9:45 macam tu. Okay? Alright. Untuk test ni saya tak bagi frame lah. Saya tak bagi time frame. Sebab ada kawan-kawan yang nak pergi vaksin. Tapi test ni pun kena hantar hari ni juga. Make sure you jangan meniru lah. Sebab ni nak uji supaya madam tahu kefahaman awak sampai mana. So you buat setakat yang you mampu, tapi make sure you buat betul-betul lah dan hantar hari ni juga. So today ada 2 benda you kena hantar dekat saya. One is the general ledger listing from Mr. Accounting, and the second one is your test answers. Boleh? You okay? Boleh, madam. Boleh. Okay. So kita stop sampai sini untuk hari ni. So dah backup tadi ya. Make sure you dah backup your Mr. Accounting. Jangan tak backup. Kalau tidak nanti data hari ni semua hilang lah. Kena buat balik dari awal. Bukannya hilang tu nangis buat lagi. Tapi kena buat balik dari awal, nanti dia ambil masa lah. Okay? Alright? So, alright. That's all for today. Thank you so much. Okay. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Madam. Okay, bye. Madam, test pukul berapa? Okay, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Okay, welcome. Test lagi 5 minit ya. Okay, madam. Alright. Thank you, madam. Okay. Madam. Okay.